iaitu tentang soalan Bahasa Melayu STPM semester 2, iaitu pembincangan jawapan STPM semester 2 untuk tahun 2018. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah muka hadapan lah. Muka hadapan 910/2 STPM 2018 Bahasa Melayu kertas 2. Okey, kalau arahan di sini, jawab semua soalan dalam bahagian A, jawab semua soalan dalam bahagian B. Okey, kalau kamu dah biasa, sebenarnya untuk bahagian A ni ada 30 soalan aneka pilihan, dan untuk bahagian B adalah soalan struktur. Soalan struktur. Jadi jawab semua soalan dalam dua-dua bahagian. Okey. Untuk sesi ini saya nak bincanglah jawapan untuk bahagian A sehinggalah tamat untuk soalan struktur. Okey. Kita lihat soalan yang pertama dahulu, iaitu untuk bahagian A, iaitu 30 markah. Jawab semua soalan, tandakan jawapan yang betul pada borang jawapan aneka pilihan yang dibekalkan. Itu adalah arahan. Jawab semua soalan, tandakan jawapan yang betul pada borang jawapan aneka pilihan yang dibekalkan. Okey, kita lihat soalan yang pertama dulu. Soalan pertama, penyataan yang manakah yang benar tentang bidang morfologi? Ini adalah soalan tentang morfologi. Okey, kita tengok A, satu kajian tentang pengesanan asal usul kata. B, satu kajian tentang rumus pemaknaan kata dan ayat. Satu kajian tentang pengolongan kata dan rumus pembinaan kata. Satu kajian tentang penggabungan bunyi bahasa untuk membina kata. Okey, kalau kita lihat pilihan jawapan, jawapan yang tepat adalah C. Okey, sekarang kita lihat pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 itu berdasarkan kepada gambar rajah itu. Gambar rajah itu diberikan nombor 1, 2, 3, klausa dan 5. Okey. Penyataan yang manakah yang tidak benar tentang 1? Okey. Untuk kamu soalan ini maknanya kamu kena tahulah apa perkara dalam susunan itu. Jadi kita tahu 1 itu adalah morfem. Okey. Yang tidak benar. Yang tidak benar pilihan channel adalah A. Terbagi kepada 3 jenis. Sebenarnya morfem ada 2 jenis saja. Morfem bebas, morfem terikat. Okey. Sekarang kita lihat soalan nombor 3. Yang manakah merupakan kata majmu? Yang manakah merupakan kata majmu? Okey, pilihan jawapan diberikan nombor Roman sana 1, 2, 3, 4. 1 air suam, 2 lebuh raya, 3 tengah hari, 4 pinggan mangkuk. Okey. Berikut pilihan sana apa? Lebuh raya, tengah hari. Jadi pilihan 2 dan 3 berada di C lah. Okey. Pasangan kata yang manakah yang kedua-duanya merupakan kata kerja terbitan? Pasangan kata yang manakah yang kedua-duanya merupakan kata kerja terbitan? Okey, kalau kita lihat sana, A itu dekati, seliwati, mainkan, duniawi, hadirin, turuti, buatkan, berkati. Okey. Dia minta kedua-dua peta itu merupakan kata kerja terbitan. Okey, pilihannya adalah D lah. Buatkan, berkati. Buatkan dengan berkati. Okay, seterusnya kita lihat pada soalan nombor 5. Nombor 5 adalah padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata.
Padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata? Itu adalah soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni, padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata? Okey, bentuk kata, kata akronim, kata kerja, kata majmuk, kata ganda. Okey, golongan kata, kata terbitan, kata adjektif, kata tugas, kata akronim. Sebab kita pun dah tahu bentuk kata ada 4 itu. Yang pertama kata tunggal, yang kedua kata terbitan, yang ketiga kata majmuk, yang keempat kata ganda. Ini kalau kita tengok pilihan sini, sini kalau yang betul bentuk kata di sini adalah kata majmuk. Tapi terus sebelah sini kata tugas, itu adalah golongan kata. Ini pilihan jawapan adalah C lah. Okay, seterusnya untuk nombor 6. Ada gambar rajah itu kata bilangan. Sedikit, tiap-tiap, 5. Sedikit, tiap-tiap, 5. Padanan yang manakah yang betul antara kata bilangan 1, 2 dan 3 dengan jenisnya? Padanan yang manakah yang betul antara kata bilangan 1, 2, 3 dengan jenisnya? Okey, kita tengok tadi sedikit. Sedikit itu adalah tak tentu. Tiap-tiap pisahan. 5 kardinal. Jadi jawapan untuk itu adalah pilihan D lah. D. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Kata penyambung ayat. Kata hubung X, kata hubung pancangan, relatif, Y, komplement. Okay, soalan ni, ayat yang manakah mengandungi kata hubung X dan kata hubung pancangan Y? Ayat yang manakah yang mengandungi kata hubung X? Kata hubung X ni kamu tahulah, kata hubung gabungan, dan kata hubung pancangan Y, relatif, komplement, kata hubung pancangan keterangan. Okay. Samad memangku ibunya sambil membisikkan sesuatu. Itu. Air mata atlet itu menitis ketika lagu Negaraku dinyanyikan. Air mata atlet itu menitis ketika lagu Negaraku dinyanyikan. Ya, jawapan adalah A lah. Memenuhi kata hubung Y dan kata hubung pancangan Y. Memenuhi kata hubung X dan kata hubung pancangan Y. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Nombor 8. Frasa yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif berimbuhan ter? Frasa yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif berimbuhan ter? A. Terjaga daripada tidur, tersepak tunggul kayu, terlanggar pasu bunga, terbina dalam 2 tahun. Okey, namanya kata kerja tak transitif berimbuhan. Dia tanya kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif berimbuhan ter. Terjaga daripada tidur. Jawapan A. Okey, sama juga ini ada diberikan dalam bentuk jadual. 1. Pemerdagangan, 2. Bergemuruh, 3. Bergelimpangan, 4. Menyelusuri. Okay. Kata terbitan yang manakah yang kata dasarnya mengandungi sisipan? Ini tanya kata dasarnya yang mengandungi sisipan.
Okey, kalau kita tengok sini, bergemuruh dengan menyusuri. Jadi jawapannya 2 dan 4. Pilihannya 2 dan 4. Okay, ayat yang manakah yang mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas? Ini ayat yang manakah yang mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas? Dia mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas. Okay. Ayam serama itu mengais-ngais makanannya. Yang kedua, yang B, dia berceramah dengan penuh semangat. Dia sememangnya budak yang pandai. Dia sememangnya budak yang pandai. Anak itu membesar dengan sihat. Okey, kalau kita tengok ayat ini yang ada mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas, dia sememangnya budak yang jahat. Okey, nombor 11. Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang diterbitkan dengan menggunakan apitan ke-an yang berfungsi sebagai imbuhan kata nama? Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang diterbitkan dengan menggunakan apitan ke-an yang berfungsi sebagai imbuhan kata nama? Okay. Banyak kesulitan dapat kami atasi dengan jayanya. Yang kedua, mereka sering kebuntuan sewaktu menjalankan kerja itu. Yang ketiga, dia selalu kehabisan wang kerana sifatnya yang boros itu. Yang keempat, Ahmad merupakan pelajar kebanggaan guru dan semua pelajar di sekolahnya. Okey, kita lihat sekali lagi. Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang diterbitkan dengan menggunakan apitan ke-an yang berfungsi sebagai imbuhan kata nama? Okay, kalau kita lihat ini, pilihan jawapannya yang pertama itu ada banyak kesulitan dapat kami atasi dengan jayanya. Dan pilihan yang keempat, Ahmad merupakan pelajar kebanggaan guru dan semua pelajar di sekolahnya. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 12. Okey, ayat yang manakah yang tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pembentukan kata? Ini ayat yang manakah yang tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pembentukan kata? Jadi tidak ada yang mengalami proses pembentukan kata lah. Ayat yang manakah yang tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pembentukan kata? Okey, tengok pilihan jawapan A tu. Jeriji besi itu terkunci dari dalam. Jeriji besi. Di pelipis anak perempuan saya cedera teruk. Pelipis ni bahagian muka. Syarikat itu menganjurkan program jelajah Asia. Pepohon ru. Kita lihat sini. Ada yang mengalami kata itu, ada yang perkataan yang pemajukan, ada pengandaan, pemajukan. Jadi B lah yang ayat yang tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pembentukan kata. Okey, yang ke-13, yang manakah ciri klausa? Yang manakah ciri klausa? 1, tidak mempunyai intonasi. Yang kedua, merupakan unsur pembentuk ayat. Yang ketiga, tidak mengandungi subjek dan predikat. 4, unsur paling tinggi dalam tata tingkat tata bahasa. Kalau kita ni yang manakah ciri klausa? 1, ciri klausa lah tidak mempunyai
intonasi, sebab dia belum ada titik. Yang kedua, merupakan unsur pembentukan ayat. Jadi pilihan jawapan 13 adalah A. Okey, nombor 14. Semasa musim perayaan, banyak kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di negara ini. Okey. Semasa musim perayaan, banyak kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di negara ini. Subjek bagi ayat di atas ialah, tanya subjek. Okay, A, semasa musim perayaan. Ini kita kena tengok klausa bebas ataupun klausa tak bebas. Okay, banyak kes kemalangan jalan raya. Banyak kes kemalangan jalan raya dilaporkan. Di semasa musim perayaan, banyak kes kemalangan jalan raya dilaporkan. Okay, subjek bagi ayat di atas adalah banyak kes kemalangan jalan raya. Jadi untuk jawapan yang 14 tu B lah. Okay, untuk yang 15 boleh menjadi predikat dalam ayat, terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili seluruh binaan. Pernyataan di atas adalah tentang boleh menjadi predikat dalam ayat. Boleh menjadi predikat dalam ayat, terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili seluruh binaannya. Kalau kita tengok ciri-ciri yang diberikan dalam jadual itu adalah ciri frasa sendi nama. Kalau ciri yang lain untuk frasa nama tu dia boleh satu ataupun lebih. Okey, seterusnya soalan 15, soalan 16. Soalan 16. Okey, kata bantu campur kata kerja tak transitif, campur pelengkap, campur dengan keterangan. Ayat yang manakah yang frasa kerjanya menepati binaan di atas? Ayat yang manakah yang frasa kerjanya menepati binaan di atas? Iaitu kata batu. Dia tanya apa? Ayat yang manakah frasa kerjanya menepati binaan di atas? Okay. Ibu masih bersedih sejak pemergian ayah. Ekonomi negara itu semakin merosot sejak kebelakangan ini. Kehilangan budak itu masih menjadi tanda tanya banyak orang. Kehilangan budak itu masih menjadi tanda tanya banyak orang. Keputusan peperiksaan adik sudah bertambah baik sejak penggan lepas. Tengok yang D lah. Berada kata batu, kata kerja tak transitif, pelengkap dan juga kata keterangan. 13. Padanan frasa nama yang manakah yang menepati binaan inti tambah inti dan inti tambah penerang? Okey, kalau kita lihat sini inti penerang. Kalau kamu belajar bahagian ini, banyaklah yang kamu perlu hafal. Tapi kalau kita tengok dalam soalan ini, jawapan yang menepati binaan inti wang ringgit, inti campur penerang, anak muda. Jadi untuk bab ni saya harap kamu banyak hafal lah. Banyak binaan tu, inti penerang, inti penerang nama bukan nama, semua kena hafal lah. Okay, nombor 18. Ayat yang manakah yang subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas? Ayat yang manakah yang subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas? Yang miskin perlu sentiasa dibantu oleh masyarakat. Kami tahu bahawa di situ sering berlaku kemalangan. Banyak guru sekolah tidak tinggal di taman perumahan itu. Bapa mengharapkan agar keputusan peperiksaan adik lebih cemerlang. Kalau kita lihat
ayat yang manakah yang subjeknya terdiri daripada klausul tak bebas. Yang inilah yang miskin perlu sentiasa dibantu oleh masyarakat. Soalan yang ke-19, yang manakah ayat susunan biasa? Yang manakah ayat susunan biasa? Kalau tengok haus bayinya sejak pagi tadi, ikhlas menjadi tuntutan agama, berpanjangan benar masalah peribadinya, kami harapkan keprihatinan semua pihak. Macam mana kita nak tahu kalau susunan biasa ni? Tengok baliklah sama ada ayat itu dapat dipasifkan ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok yang manakah ayat susunan biasa, ikhlas menjadi tuntutan agama. Itu adalah susunan biasa. Susunan biasa, subjek, predikat. Seterusnya yang ke-20, ayat yang manakah yang mengalami pendepanan sebahagian predikat? Ya, ayat yang manakah yang mengalami pendepanan sebahagian predikat? Ini tanya yang mengalami pendepanan sebahagian predikat. Okey, Fatimah lah gadis yang bertudung biru itu bersenam di padang semua pelajar, berkunjung mereka ke pesta buku, lazat sekali masakan ibunya. Jadi kalau kita tengok sini yang mengalami pendepanan sebahagian predikat, berkunjung mereka ke pesta buku. Kalau ikutnya ayatnya, mereka berkunjung ke pesta buku. Jadi telah mengalami pendepanan sebahagian daripada predikat itu, berkunjung mereka ke pesta buku. Seterusnya soalan nombor 21. Padanan yang manakah yang betul antara istilah tentang ayat dengan pembahagiannya? Jadi padanan yang manakah yang betul antara istilah tentang ayat dengan pembahagiannya? Okey, sini kamu lihat istilah tentang ayat. Bentuk, satu itu bentuk, penerbitan ayat, jenis ayat dan juga ragam ayat. Jadi sebelah sini adalah pembahagiannya. Okey, kalau kita lihat di sini bentuk ayat. Bentuk ayat, kita tahu bentuk ayat itu apa? Ayat tunggal, ayat majmuk. Itu adalah bentuk ayat. Jadi satu itu dia akan pergi ke Q lah, bentuk ayat. Penerbitan ayat. Penerbitan ayat iaitu sama ada ayat dasar dan ayat terbitan. Jadi dua itu pergi kepada P. Dua itu pergi kepada P. Dua kepada P. Itu penerbitan ayat. Yang ketiga tu jenis ayat. Jenis ayat. Jenis ayat. Okay, kamu tahu jenis ayat apa? Ayat menyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Itu adalah jenis ayat. Jadi yang nombor 3 tu dia akan pergi ke S. Itu jenis ayat. Dia akan pergi ke S. Kalau ragam ayat, yang nombor 4 ragam ayat, ayat aktif ataupun ayat pasif, itu adalah ragam. Okay, untuk bahagian ni kamu buat kaji lah supaya kamu tahu betul-betul apa itu bentuk ayat, apa itu jenis ayat, apa itu ragam ayat. Okay, 22 yang manakah ayat aktif transitif? Yang manakah ayat aktif transitif? Yang manakah ayat aktif transitif? Okey. Pengetua sedang meneliti kertas kerja itu. Pengetua sedang meneliti kertas kerja itu. Budak perempuan itu menangis terdesak-desak. Pokok mempelam itu membesar dengan cepat. Patung lilin itu menyerupai wajah sebenar artis tersebut. Okey, kalau kita tengok ayat aktif transitif ini, dia mesti ada kata kerja, kata kerja transitif, dan juga ayat itu boleh dipasifkan. Okay, kalau kita tengok pilihan jawapan yang boleh dipasifkan hanyalah A sajalah.
pengetua sedang meneliti kertas kerja itu. Jadi meneliti boleh kita spesifikkan, diteliti. Kalau yang lain tak boleh dispesifikkan, bukan ayat aktif transitif lah. Okey, nombor 23, frasa kerja objek 1, objek 2 campur dengan fasa keterangan. Okey, soalan ni berkenaan dengan frasa kerja satu objek ataupun dua objek. Okey. Ini senang dia nak ingat ni. Kalau satu objek apa? Apa kepada siapa? Satu objek apa kepada siapa? Kalau dua objek macam mana? Siapa untuk apa? Ingat saya ulang lagi. Satu objek apa kepada siapa? Kalau dua objek siapa untuk apa? Jadi kalau kita tengok pilihan ini, kalau dua objek, kami akan menghadiahi siapa? Kami akan menghadiahi Cikgu Wati. Kami akan menghadiahi Cikgu Wati sepasang baju semasa hari lahirnya. Okay. Ini adalah objek fasa kerja, objek 1, objek 2 dan fasa keterangan. Soalan 24, ayat yang manakah yang tidak boleh dipasifkan? 24, ayat yang manakah yang tidak boleh dipasifkan? Kita tengok pilihan A, wanita itu membaringkan anaknya di atas sofa. Negara itu membangun dengan pesat pada masa ini. Dia menghidupkan enjin kereta lantas beredar dari situ. Ali sudah mengirimkan buku itu kepada Mohan semalam. Okay, kalau kita lihat ayat ni, yang tidak boleh dipasifkan ialah ayat yang ada kata kerja tak transitif. Kalau kata kerja tak transitif, bila negara itu membangun dengan pesat pada masa ini. Okay, soalan yang seterusnya, soalan nombor 25. Yang manakah ayat suruhan? Yang manakah ayat suruhan? Ini yang manakah ayat suruhan? Ini tentang jenis ayat juga. Ayat suruhan. Mari kita pergi sekarang. Sudilah menjamah juadah ini. Tuan dilarang merokok di sini. Berfikirlah semasak-masaknya. Berfikirlah semasak-masaknya. Itu adalah ayat suruhan. Berfikirlah semasak-masaknya. Seterusnya soalan nombor 26. Contoh ayat majmuk berdasarkan jenisnya. Safiah memandu kereta sambil menyanyi. Ayat 2 tu dia mengumpul wang untuk membiayai pengajian anaknya. Ayat itu dibiarkan kosong. Ayat majmuk yang manakah yang sesuai bagi X? Ayat majmuk yang manakah yang sesuai bagi X? Kita lihat pilihan jawapan. Budak itu dimarahi oleh ibu dan neneknya kerana ponteng sekolah. Mereka saling membantu dalam pelajaran walaupun mereka tidak sependapat. Mereka yang kurang berdisiplin tidak akan dilibatkan dalam program ekspedisi itu. Dia tidak pernah memberitahu ahli keluarganya beberapa jumlah hutangnya. Dia tidak pernah memberitahu ahli keluarganya berapa jumlah hutangnya dengan usahawan itu. Itu pilihan D. Jadi ayat majmuk yang sesuai bagi X adalah A lah. 27. Sebelum bertolak ke luar negara, Hashim menghadiri taklimat yang diberikan oleh penaja beasiswanya, sebuah syarikat swasta yang terkemuka, bukan sahaja di negara ini, malah pada peringkat antarabangsa. Apakah jenis ayat majmuk di atas? Pilihan A, ayat majmuk relatif, ayat majmuk campuran, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk keterangan. Kalau kemudian ini adalah ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran. Yang manakah bukan ayat komplemen? Pilihan A tu pilihan A. Soalan nombor
28. Nombor 28. Yang manakah bukan ayat komplimen? Abang mencadangkan agar ibu berjumpa pakar di hospital itu. Warga emas itu berseorangan dalam menempuh hari-hari tuanya. Warga emas itu berseorangan dalam menempuh hari-hari tuanya. Pihak terbabit cuba menghitung berapa jauh pesawat itu boleh terbang. Yang jadi itu plaintiff memohon supaya perbicaraan ditangguhkan selama beberapa hari. Dia tanya sini bukan ayat komplimen. Bukan ayat komplimen. Kalau bukan ayat komplimen, bila warga emas itu berseorangan dalam menempuh hari-hari tuanya. Yang lain itu tidaklah. Jawapannya adalah B. 29. Proses penyusunan semula. Proses penyusunan semula. Ayat yang manakah mengalami proses penerbitan di atas? Jadi bab ini pun proses penerbitan ayat ni. Tapi dalam soalan ditanya proses penyusunan semula. Rumah di hujung kampung itu milik ibu saya. B. Langsir di rumah nenek itu dijahit oleh Khadijah. Beliau akan hadir dan mempengerusikan mesyuarat itu. Penyair tersohor itu mendeklamasikan puisi ciptaannya yang indah. Jadi kalau proses penyusunan semula, jawapannya adalah langsir di rumah nenek itu dijahit oleh Khadijah. Sekarang kita tengok soalan yang terakhir untuk objektif tu. Ini adalah gambar rajah pohon. Jadi daripada gambar rajah pohon ni, ayat yang manakah yang menepati rajah pohon di atas? Kata nama, kata bantu, kata kerja, objek 1, objek 2 dan kata keterangan. Kalau kita lihat sini, dihadi sajalah. Ayah akan menghadiahi adik basikal jika dia cemerlang dalam peperiksaan. Sama juga kalau dua objek, siapa untuk apa. Itu soalan objektif, 30 soalan. Sekarang kita tengok soalan bahagian B. Bahagian B 30 markah. Bahagian B 30 markah. Jawab semua soalan, tulis jawapan dalam ruangan yang disediakan. Soalan 31. Tulis morfem bebas dan morfem terikat yang terdapat dalam perkataan di atas. Ini soalan tentang morfem. Perkataan yang diberikan memperkenalkan dan juga kemelaratan. Morfem bebas untuk memperkenalkan, kenal. Morfem terikat, kan, menkan dan juga memperkan. Kalau kemelaratan, larat ataupun melarat, men, me dan juga ke-an. Itu adalah morfem terikat. Jadi cara nak tulis ini pun kena betul lah cara tulisnya. M besar. Maknanya begitu cara tulisnya. Soalan 32. Pelajar tingkatan 6 perlu lebih berdikari untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan bukannya mengharapkan guru semata-mata. Mereka juga perlu mempamerkan peribadi yang unggul kepada pelajar lain. Itu adalah berdasarkan petikan di atas, nyatakan bentuk kata bagi perkataan yang bergaris. Faham kan soalannya? Kita tanya bentuk kata. Bentuk kata berdikari. Berdikari itu adalah kata tunggal. Peribadi
Itu adalah kata majmu'. Kata majmu'. Okey, seterusnya soalan nombor 33, kata nafi. X digunakan sebelum kata kerja dan kata adjektif. Yang kedua digunakan sebelum kata nama dan kata sendi. Okey, ini soalannya kata nafi digunakan sebelum kata kerja dan kata adjektif. Y digunakan sebelum kata nama dan kata sendi. Apakah contoh kata nafi X dan Y? Itu kalau digunakan sebelum kata kerja dan kata adjektif, tidak. Untuk Y itu digunakan sebelum kata nama dan kata sendi nama, itu bukan. Okay, berikan satu contoh frasa yang mengandungi kata nafi X dan satu contoh frasa yang mengandungi kata nafi Y. Kalau ini kan beri satu contoh frasa yang mengandungi kata nafi X dan satu contoh frasa yang mengandungi kata nafi Y. X tidak besar, contohnya tidak besar, atau Y itu bukan itu. Okay, seterusnya soalan nombor 34. 34, nyatakan proses pembentukan kata dan berikan contoh perkataan yang pada ruangan kosong dalam jadual berikut. Okey, proses pembentukan kata. Okey, contoh perkataan sini dah dibagi kemuncuk. Kemuncuk itu merupakan proses pengimbahan lah. Okey, penggandaan kamu boleh bagi contoh yang telah mengalami proses pembentukan kata penggandaan. Contohnya apa? Kekisi, kura-kura, rumah-rumah, boleh. Pemajmukan, kadangkala, itu kadangkala pemajmukan. Pengakroniman, boleh bagilah banyak contoh pengakroniman. Ingat baliklah jenis-jenis pengakroniman tu. Ini dia minta ni bagi satu. Adon, opsi, pawagam. Okey, seterusnya soalan 36, berikan dua cara lain bagi cara lain pula. Berikan dua ciri lain bagi ayat dasar. Berikan dua ciri lain bagi ayat dasar. Berikan dua ciri yang lain. Okey, satu dia dah berikan. Dia dah berikan. Satu tu merupakan ayat nyata. Itu ciri ayat dasar. Satu dah bagi, maknanya kamu bagi yang lain lagi lah. Okey. Merupakan ayat aktif. Merupakan ayat aktif. Itu ciri ya, kamu bagi ciri, jangan bagi benda lain. Merupakan ayat aktif. Yang ketiga merupakan ayat susunan biasa. Di sini dia suruh dua aja. Kalau pilihan yang lain tu apa? Mengandungi satu klausa, iaitu satu subjek dan satu predikat. Mengandungi satu klausa, satu subjek, satu predikat. Itu juga merupakan ciri ayat dasar. Bina satu ayat dasar. Binalah mana-mana satu ayat dasar. Susunan mungkin frasa nama campur frasa nama, ataupun frasa nama frasa kerja. Kanak-kanak itu bermain bola sepak. Okey, soalan 36. P, ayat tanya terbuka. Q, ayat tanya tertutup. Bina satu contoh ayat untuk P dan Q tanpa menggunakan partikel tanya. Okey, suruh bina satu ayat untuk P, itu ayat tanya terbuka, dan Q tanpa menggunakan partikel. Q ni ayat tanya tertutup. Contoh untuk P itu, budak lelaki itu siapa? Kamu berasal dari mana? Kalau B itu untuk Q ayat tanya tertutup. Kamu ke sana semalam. Kucing itu milik awak. Itu adalah ayat tanya tertutup. Seterusnya soalan 37. Bina ayat yang mengalami proses penerbitan ayat seperti yang berikut. Okey, ini dia minta satu ayat yang mengalami proses penerbitan ayat seperti berikut. Dia minta proses perluasan. Kalau proses perluasan ni pun ada 4 pilihan. 4 kamu pilih satu sajalah. Okey, kalau jawapan yang saya bagi sini, perluasan frasa nama sebagai subjek. Perluasan frasa nama sebagai subjek. Contoh, budak yang pandai itu anak guru saya. Itu adalah perluasan frasa nama sebagai subjek. Okay, seterusnya
B itu proses pengguguran. Ini pun sama juga, proses pengguguran tu ada 5. Di sini tulis satu aja dan minta satu. Minta satu aja, pengguguran frasa nama subjek. Pengguguran frasa nama subjek. Contohnya, keluar dari sini. Ini yang mudah lah. Keluar dari sini. Itu adalah proses pengguguran. Jadi kamu dah banyak buat ulang kaji ni. Tentang proses penerbitan ayat ni. Proses perluasan itu apa, proses pengguguran. Faham lah. Seterusnya soalan yang terakhir. Soalan terakhir tentang kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah. Tulis semula kesalahan tersebut, jelaskan sebab kesalahan dan buat pembetulan. Okey, kalau kita lihat petikan dia apa? Semangat kejiranan pada bandar dan pinggir bandar negara ini mungkin luntur 10 tahun lagi jika jalan penyelesaian bagi menyelamatkan hal tersebut tidak dicari. Kajian yang dibuat oleh Unit Khas Utusan Malaysia tentang isu berkenaan mendapati 86% responden tidak pernah bertemu atau berbual-bual dengan jiran. Ketiadaan masa akibat tuntutan kerjaya dan masalah keluarga merupakan alasan utama yang diberikan oleh responden. Selain itu, ada responden yang berpendapat keadaan tersebut berpunca daripada sikap individualistik masyarakat ini sekaligus menggambarkan kerapuhan hubungan kejiranan masyarakat di negara ini. Okey, itu adalah petikan asal. Tugasannya apa? Kesalahan, nyatakan kesalahan. Okey, nyatakan kesalahan. Kesalahan, sebab kesalahan, buat pembetulan. 9 markah. Okay, kalau kita lihat dalam ayat itu, semangat kejiranan pada bandar. Itu salah lah. Sebab apa salah? Salah penggunaan kata seni nama. Kata seni nama pada sebenarnya digunakan untuk menunjukkan masa atau tempat sesuatu perkara dilakukan. Jadi, semangat kejiranan di bandar. Pembetulannya semangat kejiranan di bandar. Kalau dalam ayat asal ni dia guna pada. Salah lah. Salah penggunaan kata sendiri nama. Okey, bandar dan pinggir bandar. Bandar dan pinggir bandar. Bandar dan pinggir bandar. Kalau kamu tengok ayat ni, tiada kata sendiri nama dalam konteks itu. Jadi kata sendiri nama perlu digunakan di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat. Bandar dan di pinggir bandar. Mesti ada di lah. Jadi kata nama yang menunjukkan tempat. Jadi tiada kata sendiri nama dalam konteks itu. Kata sendiri nama perlu digunakan di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat. Bandar dan di pinggir bandar. Okay, soalan yang terakhir, yang terakhir lah kesalahan. Okay, iaitu ayat yang terakhir tu. Selain itu, ada responden yang berpendapat keadaan tersebut. Jadi kalau kamu tengok ayat ni, tiada kata hubung komplimen dalam ayat komplimen. Selain itu, ada responden yang berpendapat keadaan tersebut. Jadi tiada kata hubung komplimen dalam ayat komplimen. Jadi sepatutnya ayat itu apa? Selain itu, ada responden yang berpendapat bahawa keadaan tersebut. Jadi itulah serba sedikit saya bincang dengan anda semua. 30 soalan objektif, soalan struktur, sampailah soalan analisis, kenal pasti kesalahan bahasa. Jadi saya harap dengan perbincangan yang saya buat ni, lepas ni kamu boleh buat ulang kaji lagi lah, bincang dengan rakan, bincang dengan guru tentang jawapan-jawapan yang diberikan. Jadi untuk sesi kali ini, semoga dapat memberilah sedikit manfaat. Jadi saya mohonlah kepada anda semua,
kalau ini sesuatu yang bermanfaat, faedah, bolehlah kongsi-kongsikan. Ajarlah rakan-rakan untuk subscribe channel saya ni. Cik A, saya sebenarnya tak kalah untuk sama-sama berkongsi. Sekarang ni kita ada banyak saluran. Perkembangan teknologi ni kita gunakanlah untuk kebaikan kita. Jadi perkembangan teknologi ni boleh kita manfaatkan. Kalau kamu sekarang ni senang, banyak sumber-sumber yang kamu boleh belajar. Dengan tengok video pun boleh, baca daripada blog, buku rujukan pun banyak. Guru-guru yang memberi tuition, memberi kuliah secara online atas talian pun banyak. Kita manfaatkanlah apa yang ada demi untuk masa depan. Jadi untuk akhirnya saya mohon maaf lah kalau sekiranya dalam sesi yang saya buat ini kurang memuaskan. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang nak komen untuk bantu supaya lebih baik lagi, bolehlah komen. Jadi untuk pada sesi kali ini saya mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan. Yang baik itu semua daripada Allah SWT, yang kurang itu adalah daripada kelemahan dan kedapatan saya, juga daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.